adalah 3,863 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah mencatatkan 274 kes, iaitu bersamaan dengan 77.4%. Ini susulan lebih banyak aktiviti saringan dijalankan di Lampangan, terutamanya di 7 buah daerah PKPD secara pentadbiran. Di negeri Kedah hanya mencatatkan 10 kes, iaitu bersamaan dengan 2.82%. Susulan kejayaan kawalan kesihatan awam bagi kluster tembok di penjara-penjara. Negeri-negeri Lembah Kelang pula merangkumi 10.2% daripada jumlah keseluruhan kes, iaitu negeri Selangor mencatatkan 24 kes. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mencatatkan 10 kes dan wilayah Persekutuan Putrajaya 2 kes. Ingin dimaklumkan, daripada 354 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang telah mendapat jangkitan dari luar negara, melibatkan warga negara Malaysia yang mengembara dan pulang dari negara India 1 kes, dari negara Oman 1 kes. Daripada 352 kes penularan di dalam negara, 332 kes adalah warga negara Malaysia dan 20 kes adalah bukan warga negara. Daripada 352 kes penularan di dalam negara, 23 kes pula merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah, sekaligus menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 sebanyak 324 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 274 kes telah dilaporkan pada hari ini. 120 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 22 kes daripada kluster ramai-ramai. 13 kes daripada kluster Benteng Lahadatu. 5 kes daripada kluster 7 Serangkai. 4 kes daripada kluster Laut. 2 kes daripada kluster Tanah Merah, 1 kes daripada kluster Bangau-Bangau, 1 kes daripada kluster Pulau, 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Atap dan 105 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 24 kes telah dilaporkan. 17 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. 3 kes saringan pulang dari Sabah, 1 kes daripada kluster Benteng Pelabuhan Kelang, 1 kes daripada kluster Jalan Meru dan 2 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Kedah, 10 kes telah dilaporkan. 7 kes adalah dari kluster Tembok dan 3 kes daripada kluster Bah Sintok. Di negeri Sarawak, 10 kes telah dikesan. 7 kes saringan pulang dari negeri Sabah, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 2 kes saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 8 kes telah dicatatkan, 5 kes saringan pulang daripada negeri Sabah, 1 kes dari kluster Bah Puchong, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes saringan COVID-19. Di negeri Pulau Pinang, 8 kes telah dikesan, 7 kes daripada kluster penjara Reman dan 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi Sabah. Di negeri Johor, 5 kes telah dikesan. 4 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes saringan pulang dari negeri Sabah. Di negeri Terengganu, 5 kes telah dikesan, 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Sahabat. 1 kes saringan pulang dari Sabah dan 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di Negeri Sembilan, 4 kes telah dilaporkan, 1 kes daripada kluster Bah Sintok, 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah, 1 kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19 dan 1 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 2 kes daripada kluster Selasih. Di Perak, 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Lada. Di wilayah Persekutuan Labuan, 1 kes saringan pulang pada negeri Sabah. Sehingga kini terdapat 68 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi
di mana 25 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 152 kes bersamaan dengan 1.03% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 147 iaitu kes 12,991 jantina lelaki berumur 54 tahun mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan asma meninggal di Hospital Tawau. Kes 148 iaitu kes 14,028 lelaki berumur 68 tahun meninggal di Hospital Semprona. Kes 149 iaitu 14,151 ialah wanita berumur 66 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan batuk kering. Beliau meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes 150 iaitu kes 14,640 ialah seorang warga negara berumur 58 tahun wanita meninggal di Hospital Tawau. Kes 151 iaitu kes 14,641 berumur 57 tahun perempuan meninggal di Hospital Semprona yang mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi. Kes terakhir adalah kes 152 iaitu kes 14,642 seorang lelaki berumur 64 tahun yang ada gejala dan juga berlatar belakang penyakit kelenjar prostat meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 3 kluster baru yang telah dikesan pada hari ini, iaitu di Sabah 1 kluster, di Perak 1 kluster dan di Terengganu 1 kluster. Kluster baru, kluster atap iaitu yang pertama, kluster atap Sabah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Kota Kinabalu Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 12,880 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 4 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth Sabah dan saringan kontak rapat telah mengenal pasti 3 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 49 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19, 36 individu adalah negatif dan 9 individu masih menunggu keputusan. Kluster yang kedua ialah kluster Bah Lada Perak. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Perak iaitu di daerah Perak Tengah dan daerah Hilir Perak. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 12,374 dan kes ke 13,978 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang daripada kawasan berisiko iaitu di negeri Sabah pada 3 Oktober 2020 dan 6 Oktober 2020. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Raja Perempuan Bainun, Perak. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 2 lagi kes positif COVID-19. Sehingga 9 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 41 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 4 kes dikesan positif COVID-19, 31 individu adalah negatif dan 6 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Bah Sahabat Terengganu. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Marang, Kuala Terengganu dan Kuala Nerus Terengganu. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 10,766 dan kes ke 10,767 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah pada 25 September 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Ulu Terengganu, Kuala Berang.
Saringan kontak rapat telah mengesan 8 lagi kes positif COVID-19 sehingga 9 Oktober 2020 jam 12 tengah hari sejumlah 88 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 10 kes dikesan positif COVID-19, 34 individu adalah negatif dan 44 individu masih menunggu keputusan. Dan merujuk kepada pengawasan dan pemerhatian di rumah home surveillance order, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan mengenai definisi kontak rapat dan perintah home surveillance order. Home surveillance order akan diberikan kepada yang pertama, individu yang mempunyai gejala ringan dan tidak memenuhi kriteria bagi kemasukan ke ward, iaitu patient under investigation. Atau individu yang tidak mempunyai gejala namun mempunyai sejarah berkaitan epidemiologi seperti kontak rapat kepada kes yang dijangkiti COVID-19, iaitu person under surveillance. Kontak rapat kepada kes positif COVID-19 merupakan individu yang telah dikenal pasti oleh pejabat kesihatan daerah berdasarkan siasatan lapangan dan penilaian risiko yang dijalankan. Kontak rapat merupakan individu yang mempunyai kontak secara langsung dengan kes positif COVID-19. Ini meliputi individu yang bersemuka secara langsung dengan pesakit COVID-19 pada jarak yang kurang daripada 1 meter atau individu yang mempunyai kontak fizikal dengan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari dari tarikh jangkitan. Antara individu yang dikesan sebagai kontak rapat meliputi yang pertama, anggota kesihatan yang memberikan perawatan kepada kes COVID-19 yang positif tanpa menggunakan alat perlindungan diri iaitu PPE yang lengkap. Yang kedua ialah ahli keluarga yang tinggal serumah dengan kes positif COVID-19. Yang ketiga ialah individu yang duduk berdekatan kurang dari 1 meter dengan kes COVID-19, misalnya di pejabat ataupun di dalam kelas. Dan yang keempat ialah individu dikesan menggembara bersama atau duduk dengan jarak yang dekat kurang daripada 1 meter dengan kes positif COVID-19 sepanjang tempoh perjalanan. Individu yang pernah berhubung dengan kes positif namun tidak dikenal pasti sebagai kontak rapat tidak akan diberikan HSO ataupun pemakaian gelang. Walaupun individu ini dinasihatkan untuk menjalani kuarantin kendiri iaitu self-quarantine dan memantau status kesihatan masing-masing sepanjang 14 hari serta mengamalkan nasihat kesihatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian, iaitu elakkan 3S dan 3C, elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, elak bersembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara mulai 1 Ogos 2020 ataupun jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan, iaitu elakkan bersalaman, bersentuhan termasuk melaga-lagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan alat kebiasaan bersalaman. Yang kedua, amalkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, dapatkan rawatan segera jika ada gejala. Yang keempat, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Yang kelima, lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap sentuh. Langkah-langkah ini penting sebagai kaedah kesihatan awam untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan orang yang berisiko seperti kanak-kanak dan warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan.
Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dijalankan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan warga negara Malaysia dan Pemas Tautin tetap yang pulang dari luar negara dari 3 April hingga 9 Oktober 2020 dan didapati positif COVID-19 adalah sejumlah 1,101 kes dan hari ini ada pertambahan 2 kes iaitu masing-masing 1 kes pulang dari negara India dan juga negara Oman. Yang kedua, dimaklumkan jumlah saringan bukan warga negara yang setakat 9 Oktober 2020 ialah seramai 82,448 individu. Jumlah kes yang dikesan positif ialah 3,643 kes dan daripada jumlah tersebut 398 kes masih dirawat dan diasingkan di Hospital Kementerian Kesihatan. Tiada kes yang dirawat di ICU dan jumlah kes kematian kekal 8 kes bersamaan dengan 0.22%. Sukacita dimaklumkan pada hari ini kita telah berjaya menamatkan kluster telaga setelah pemantauan dan pengawasan selama tempoh 28 hari. Dan kluster ini melibatkan 16 kes kesemuanya warga negara Malaysia dan tiada kes kematian dilaporkan. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 9 Oktober 2020. Setakat hari ini, 150 kes telah pun dilaporkan. 150 kluster telah pun dilaporkan dan 102 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan dan pengawasan 28 hari. Kita masih ada 48 kluster aktif termasuk 3 kluster pada hari ini. Kluster yang pertama ialah kluster ramai-ramai iaitu di Sandakan Sabah melibatkan kes indeks iaitu pemandu bas yang membawa pekerja-pekerja PRN Sabah. Ada pertambahan 22 kes menjadikan jumlah keseluruhan 48 kes. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 393 kes dan 1 kes masih dirawat di unit rawatan rapi. Kluster yang kedua ialah kluster Benteng Lahad Datu di Sabah. Ada pertambahan 13 kes. Kluster ini adalah kluster yang terbesar tetapi dapat dikawal setakat ini. Dan kita lihat jumlah kes keseluruhan ialah 967 kes. Dan setakat ini kita telah menjalankan 16,363 saringan. Dan jumlah kes aktif yang tinggal sekarang ini ialah hanya 118. Next. Kluster yang ketiga ialah kluster tembok dan Kementerian Kesihatan telah menjalankan aktiviti secara agresif dan kita telah berjaya menjalankan saringan di penjara Alor Setar dan Pokok Sena dan saringan yang telah dijalankan ialah 5,453 saringan individu dan jumlah kes yang positif dikesan hari ini ialah 7 kes menjadikan jumlah keseluruhan 1,207 kes dan didapati 6 kes masih dirawat di ICU dan 1,206 kes masih diasingkan di hospital. Kluster yang keempat ialah kluster penjara reman di Pulau Pinang. Ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah keseluruhan 15 kes dan 502 individu telah pun disaring. Kluster 7 serangkai di Tuaran Sabah ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah keseluruhan 28 kes. Jumlah yang disaring setakat ini ialah 325. Kluster laut di Kunak Sabah ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 113 kes dan jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 588. Kluster Bas Sintok iaitu di negeri Kedah melibatkan pelajar-pelajar Universiti Utara Malaysia ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 34 kes. Jumlah individu yang telah disaring ialah 457.
Seterusnya ialah kluster Bah Sahabat di Terengganu, ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 10 kes. Jumlah yang disaring, individu yang disaring setakat ini 88. Dan untuk kluster Selastih, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 15 kes. Jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 232 kes. Dan kluster Tanah Merah Sabah iaitu di Tawau, ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah keseluruhan 11 kes, jumlah yang disaring 26 individu. Kluster Bangau-Bangau di Semporna, Tawau, Sabah, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 430 dan jumlah yang disaring ialah 990. Kluster Bangau-Bangau kalau kita lihat iaitu antara kluster yang besar di negeri Sabah dan hari ini ada hanya pertambahan 1 kes. Berarti kita berjaya membendung dan mengawal kluster Bangau-Bangau ini. Seterusnya ialah kluster Meru, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 81 kes dan jumlah individu yang disaring setakat ini ialah 576. Untuk kluster baru iaitu Bah Lada di Perak, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 4 dan jumlah yang disaring ialah 41 individu. Untuk kluster Atap Sabah, iaitu di Kota Kinabalu, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 4 kes dan jumlah yang disaring ialah 49. Untuk kluster pulau di Kunak, Semporna dan di Sabah, ada pertambahan 1 kes, jumlah kes ialah 51 dan kita telah menjalankan saringan secara aktif iaitu melibatkan 1,018 individu. Dan kluster Benteng, Pelabuhan Kelang di Kelang, Kuala Langat, Selangor, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 16, jumlah yang disaring ialah 155. Untuk kluster Bah Puchong, ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 8 kes dan jumlah yang disaring ialah 54 individu. Untuk kluster sungai, jadi tiada pertambahan kes dan jadi kita telah pun mengawasi kluster sungai untuk beberapa hari yang kebelakang ini tak ada pertambahan kes. Jadi jumlah keseluruhan kekal 101 kes. Dan kita telah berjaya menjalankan saringan secara besar-besaran iaitu 25,406 individu. Dan kluster Tawa di Kedah juga tiada pertambahan kes dan kita berjaya melaksanakan saringan kepada 18,272 individu dan sekarang jumlah kes yang ada sekarang ialah 92. Jadi Kementerian Kesihatan percaya yang kita berjaya mengawal kluster sungai dan kluster Tawa dan kita tengah memantau untuk tempoh 28 hari sebelum kita tamatkan kedua-dua kluster ini. Seterusnya kluster Selamat di Semporna Sabah tiada pertambahan kes dan jumlah kes ialah 25 dan jumlah individu yang disaring ialah 327. So, lain-lain kluster tiada pertambahan. Jadi, kita sekarang ni terus ke laporan kapasiti harian 60 makmal COVID-19 yang menjalankan ujian RT-PCR iaitu kemampuan maksima kita seharian ialah 41,354. Jadi semalam kita berjaya menjalankan 21,748 ujian RT-PCR iaitu bersamaan dengan 53%. Seterusnya dimaklumkan jumlah kumulatif ujian rapid antigen RTK antigen setakat 8 Oktober 2020 kita berjaya melaksanakan jumlah kumulatif 262,886 ujian dan sampel yang positif ialah 120 sampel yang positif adalah 1,601 dan bersamaan dengan 0.6%. Jadi pada keseluruhannya hari ini kita dapati kes baru yang dilaporkan ialah 354 dan jumlah kes kematian 6 iaitu jumlah keseluruhan 152 peratusan ialah 1.03%. Kes yang telah sembuh ialah 10,707 bersama dengan 72.73%. Kes yang sedang dirawat di hospital adalah 3,863
iaitu bersamaan 26.24%. Kes di ICU meningkat kepada 68 kes bersamaan dengan 0.46%, dan kes yang memerlukan bantuan pernafasan iaitu 25 kes bersamaan dengan 0.17%. Seterusnya saya buka pada pertanyaan, iaitu kalau kita lihat soalan-soalan yang telah dikemukakan kepada Kementerian Kesihatan. Yang pertama daripada bernama, soalan pertama ialah menerusi tweet semalam, dimaklumkan Malaysia kini sedang berdepan gelombang ketiga COVID-19. Berdasarkan situasi semasa, adakah gelombang ketiga ini dijangka lebih terkawal atau sebaliknya berbanding dengan gelombang pertama dan kedua, serta kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan berdepan dengan gelombang baru ini? So, jawapan saya memangnya gelombang ketiga ini lebih mencabar memandangkan COVID-19 yang menular di beberapa kluster di Kedah dan juga di Sabah telah pun disahkan oleh Makmal IMR mempunyai mutasi di 614G yang sememangnya lebih mudah merebak dan kebolehjangkitan yang tinggi. Yang itu pertama. Yang kedua, banyak kes telah dikesan di dalam penjara di Sabah dan juga di Kedah yang telah menyumbang kepada sejumlah besar kes dalam gelombang ketiga. Meskipun terdapat kes di luar penjara, ianya tidak setinggi yang telah dikesan dalam kluster-kluster berkaitan dengan penjara, iaitu dari kluster Ops Benteng, Lahad Datu dan juga Ops Tembok. Namun, ianya terkawal di dalam penjara dan ini kerana telah dijalankan PKPD secara pentadbiran bagi memastikan ianya tidak merebak ke komuniti. Jadi, keadaannya terkawal dan juga terasing daripada komuniti. Yang ketiga, dari segi kesiapsiagaan, melihat kepada keupayaan makmal kita, apabila kita memula hari itu hanya dengan 23 makmal dan keupayaan hanya dapat melaksanakan 1,000 ujian seharian. Hari ini kita ada 60 makmal dan keupayaan maksima kita iaitu kita boleh menjalankan lebih pada 41,000 ujian seharian. Dan setakat ini kapasiti kita menggunakan hanya 51% daripada kapasiti yang sedia ada. Yang kedua, fasilitis kesihatan dan perubatan. Kali ini kita lebih bersedia dan mempunyai kapasiti, iaitu kalau kita lihat kita dah boleh menambah menggunakan pengalaman kita untuk pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah dan juga kita tambahan katil-katil di hospital dan juga katil-katil ICU di hospital. Jadi kita juga lengkap dengan bantuan pernafasan untuk alat-alat pernafasan untuk dihantar ke negeri Sabah dan juga kita ada kapasiti dalam segi PPE dan juga pemakaian ataupun consumable yang digunakan pakai. Seterusnya soalan kedua iaitu daripada STAR. The number of cases detected through community screening, sporadic cases in the country looks to be on the rise. Most of it are in Sabah. Yesterday, 303 cases were found from community screening. Is this trend a concern for Ministry of Health? Are these measures taken by Ministry of Health to address the rising number of cases found in the community right now? So my answer is many of these cases are actually contact tracing and related to existing of the new clusters. However, since it is under investigation, we had to classify it temporarily under community screening. Once this epidemiology link is found, we will announce the cluster. So we have a very short period of time from 12 noon until 6 o'clock to verify the data and to assign the clusters. So if we are not able to assign, we lump it together under community infection. Then we will continue to investigate and assign once we found the cluster. That is the epidemiology link. Second is many of these clusters are found in the area of the TEMCO, and where we do many targeted community screening and intervention. So when we lock down, for example, Tawau, Lahad Datu, Sempurna and Kunak, we are doing the screening for very targeted population and everyone, local, foreigners, legal or illegal. That's our concept. And we will continue to screen them, and once we are able to
diagnose positive cases, then we are assigned to the cluster. So it takes time for us to assign some of the cases to the respective cluster. And we do know that we have cases in some pockets of in the community, but at the moment, it predominantly exists in the cluster. Therefore, the public are urged to be more vigilant and hold your guards up by adhering strictly to the SOP. So if you can see that we have a 3 strategy action plan. First is surveillance. Looking into surveillance, all the ILI cases, SARI cases, and pre-operative cases, we screen them and then we test them whether it's positive or not. So we are trying to detect the community cases. Then we also have add-on in terms of screening in our entry points in the KLIA. And more importantly, when we refer the patient, we also test the patient before we refer to other hospital. And before admitting to hospital, in a public hospital, we also test them. So I think we have increased the pool of community surveillance. Second is the contact tracing. When we do contact tracing, it is activities of public health intervention. First, it's important to find the cases, then test the cases, and then isolate and treat them. So this is, we have done this from the beginning, and we hope that we can detect more cases and assign them to the respective cluster, and continue to contain the cases, and hopefully after 14 days, we can actually contain the infection. And third is very important. We need the public, especially in Sabah, to help the Ministry of Health to take all precautionary measures. That is a public health intervention. First, avoid crowded places, avoid confined spaces, and avoid close conversation. And please practice embracing, in terms of the reminder, every reminder that we have, that is embracing, putting on the mask, hand washing, as well as make sure that there's a physical distancing at least 1 meter. So adhere to the SOP. If we fail to adhere to the SOP, then we give opportunity to the virus to spread among ourselves. So the virus is already in the community. So let us break the chain of the virus infection by practicing the SOP that's been given by the Ministry of Health. Daripada soalan daripada Malay Mail, iaitu observation on the ground indicate that patient who are discharged no longer need to be tested negative. They are discharged after 14 days, as the virus can transmit within the 14 days. Is this true? Now, every day brings new lesson and knowledge to the Ministry of Health. Initially, when we started, before we discharge the patient, we will do a test. And we do a test twice, 72 hours apart, 2 negative, then only we discharge. But we have adopted the new protocol from WHO guideline, whereby COVID-19 cases are discharged from the hospital or from hospital after 14 days, as there are numerous scientific data and proof to support that COVID-19 cases is no longer infectious after the 10th day. So if after the 10th day is not infectious, so as precautionary measures, Ministry of Health took another additional 4 days. That means 14 days. So we keep the patient for 14 days, and after that, after 14 days, then we discharge the patient without the testing. So this is actually the guideline. Even if we do the testing, there will be virus shedding, and sometimes it's positive. And over our past experience, we have shown some of our patients being kept longer than months, for example, because they still have RT-PCR positive. So we kept them in our hospital. So according to this protocol, after 14 days, although RT-PCR will be positive, but it's not infective. So that's the reason why we discharge on the 14th day. Astro Avani ada soalan, kes import daripada India yang dimaklumkan semalam telah 2 minggu kuarantin di Kuala Lumpur, namun dikesan positif dalam ujian ketiga, iaitu RT-PCR ketika tiba di Miri. Adakah disebabkan ujian kedua di Kuala Lumpur menggunakan RTK antigen, ataupun mohon perincian berkenaan dengan tahap keberkesanan RTK antigen? Sekarang ni kalau kita menggunakan RTK antigen, jika positif, jadi diagnosis kita probable COVID-19. Kita menggunakan probable. Mesti lakukan pengesahan iaitu RT-PCR dulu, barulah kita sahkan kes tu positif COVID-19.
Walaupun tindakan kesihatan awam akan dijalankan walaupun RTK antigen dilaporkan sebagai positif. Jadi ujian yang dijalankan di Kuala Lumpur memangnya RT-PCR dan telah berjaya mengesan banyak kes termasuk kes-kes import. Ujian RT-PCR memangnya sangat sensitif dalam mengesan RNA virus. Namun sekiranya individu tersebut telah tamat menjalani kuarantin 14 hari dan masih dikesan positif, ini bermakna ada saki-baki virus, itu virus shedding mungkin berlaku. Seterusnya, kita ada soalan daripada Malaysia Insight, iaitu soalan dia, are there any delays in processing test result, especially for the returnees from Sabah? Have labs been bogged down by backlogs? The labs are processing it as fast as they could, and however, we are also supporting some of the tests from Sabah. So the volume capacity in Sabah is limited to 2,500 to 3,000. So now we have increased the screening in Sabah, and some of the tests are being brought to Semenanjung, to IMR for the testing. So in terms of the capacity, we do have the capacity of more than 41,000 tests a day, but the issue is a logistic. So now we are addressing the issue of logistic in terms of bringing some of the sample from Sabah to Semenanjung, and with the daily flight, perhaps we can actually speed up the test, and our benchmark is to have the test done within 24 to 72 hours. So we hope that we can increase our efficiency in terms of doing the test, and hopefully by doing so we can support the public health action in the field. So these are some of the tests that we have actually done, and hopefully we need a full collaboration between the public and the private sector together. So Ministry of Health, when we started, we do have cooperation, and in terms of private NGOs, private hospitals, working closely with Ministry of Health. Today, I urge the NGOs again and private society, any doctors to come together with us in the Ministry of Health and perhaps to help us to contain the infection, virus COVID infection in Sabah. So we need to work together as a team. I'm sure that if together we can make a big difference in healthcare, we can make the impossible possible. And looking into the past, we have managed to contain the infection, COVID-19 infection in Kuching and Sarawak. And we have many clusters in Kuching before, but we managed to contain the infection. Likewise, we have looked into, similar action been done in Kedah. And you have seen from Kedah, Sivaganga, Telaga, Sungai, and Kurau, and Salah, all the clusters, we managed to end the clusters within a short period of time, 3 or 4 weeks. But what is more important is the public health intervention. So we can do the surveillance, we can do the close contact of the cases, but we need the cooperation from the public. That is to stay at home if possible. If the public stay at home, then the chances of the virus to infect another person will be less. So if you have to go out of your home, please adhere to the SOP. That is physical distancing, putting on a mask, and make sure that you wash your hand all the time. And more importantly, to avoid crowded places, avoid confined spaces. If you do that, we will break the chains of the COVID-19 infection, because we do not give opportunity for the virus to spread. So if we can do so. Likewise, we have done it in the past, so rest assured, we can break the chain of COVID infection in our country. Now, our focus, our war is in Sabah. So we hope that we can garner the support from the public and the private, working together as one, and we'll break the chain of infection in Sabah in time. So we estimate that we may take about 3 to 4 weeks before we can contain the infection in Sabah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.